Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti dan kepada semua para pelajar cikgu. Okey, baiklah, hari ini kita ingin masuk ke dalam pembelajaran nota kuliah 5 di dalam kursus DBE 2333 percukaian 1, di mana di dalam nota kuliah 5 ini kita akan mempelajari K5 dan K6, di mana K5 adalah menyediakan pengiraan cukai pendapatan kena dibayar bagi individu dan K6 menyemak pengiraan cukai pendapatan kena dibayar bagi individu. Okey, tujuan kertas penerangan ini adalah bertujuan untuk membantu pelatih dalam menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang pengiraan pendapatan berkanun, pendapatan agregat, jumlah pendapatan dan pengiraan cukai pendapatan kena bayar serta menyemak pengiraan cukai pendapatan kena dibayar bagi individu. Okey, kita lihat pula kepada kompetensi unit, di mana di sini adalah subtopik yang akan anda pelajari dekat dalam nota kuliah 5 ni, di mana 5.1 adalah mengenal pasti sumber pendapatan, di mana anda dapat sumber pendapatan itu adakah anda dapat daripada penggajian ataupun perniagaan ataupun sumber-sumber lain. Okey, 5.2 pula mengira pendapatan berkanun, 5.3 mengira pendapatan agregat, 5.4 mengira jumlah pendapatan, kesemua sekali lah pendapatan yang anda dapat tu. 6.1 membincangkan pendapat ataupun pandangan eksekutif cukai, 6.2 menyelesaikan pendapatan ataupun pandangan eksekutif cukai, dan 6.3 menyelesaikan pengiraan cukai pendapatan kena bayar. Okey, 1. Pengenalan. Okey, dekat Malaysia ni pendapatan dari sesuatu pekerjaan akan dikenakan cukai pendapatan menurut Seksyen 4B ACP 1967. Okey, ni memang dah ditetapkan oleh LHDN dekat dalam Seksyen 4B ACP 1967. Okey, penggajian adalah bayaran bagi perkhidmatan yang diberikan untuk sesuatu pekerjaan. Pendapatan yang boleh dikenakan cukai seseorang individu ataupun pekerja berkenaan dengan perolehan atau keuntungan daripada sesuatu pekerjaan adalah A. Penerimaan bayaran tunai Seksyen 13(1)A, B. Penerimaan nilai manfaat atau kemudahan yang bukan berbentuk tunai Seksyen 13(1)B, C. Penerimaan nilai kediaman Seksyen 13(1)C, D. Penerimaan KWSP caruman majikan yang tidak diluluskan Seksyen 13(1)D, dan E. Penerimaan pampasan kerana kehilangan pekerjaan Seksyen 13(1)E. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia lebih kepada pendapatan yang dapat melalui sesuatu pekerjaan, iaitu penggajian, di mana kat sini kita akan tengok A adalah penerimaan bayaran tunai, di mana kat situ kita terima gaji, individu tu terima gaji lah, dan gaji dia tu cukup syarat yang perlu dikenakan cukai oleh LHDN, di mana LHDN dah tetapkan dah berapa nilai minimum yang perlu dibayar cukai. B pula penerimaan nilai manfaat atau kemudahan yang bukan berbentuk tunai. Mungkin dari segi dia dapat macam kemudahan apa-apa daripada pekerjaan dia tu, mungkin bos dia bagi, macam kalau C memang nilai kediaman, mungkin dapat kediaman, ataupun kalau manfaat lain ni yang bukan berbentuk tunai, mungkin kita boleh katakan dia dapat memiliki kenderaan untuk, ataupun dia dapat hostel kemudahan ke kan, kemudahan ataupun manfaat yang dia dapat daripada pekerjaan dia itulah. Dan C. Penerimaan nilai kediaman, di mana nilai kediaman ni biasanya sama ada kediaman sendiri ataupun kediaman yang memang diberikan oleh majikan. D. Penerimaan KWSP ni, yang ni memang biasa, tapi penerimaan ni yang memang tidak diluluskan. Maksudnya yang diluluskan tu memang sudah diambil kira, tapi di mana yang tidak diluluskan mungkin terlepas pandang ataupun tidak dapat dimasukkan dekat dalam jumlah kita punya gaji tu, yang tu menurut Seksyen 13(1)D. Dan last sekali, akhir sekali, penerimaan pampasan kerana kehilangan pekerjaan.
Ni kalau kehilangan pekerjaan ni selalu orang cakap keilatan. Kalau dulu-dulu yang keilatan ni kalau ditimpa bencana ataupun sakit lah kan dia dapat. Tapi kalau kehilangan pekerjaan ni mungkin dari segi takaful insurans yang dapat cover jikalau seorang individu tu kehilangan pekerjaan disebabkan masalah kesihatan ataupun kalau dia dibuang kerja, ada lagi perkeso orang kata apa, dia berikan pampasan lah untuk orang yang memang dibuang kerja. Maksudnya dia bukannya minta untuk diberhentikan, tetapi dibuang kerja atas sebab-sebab mungkin sebab ekonomi tak memberansangkan dan majikan terpaksa membuang pekerja dia terlalu ramai. Jadi dia akan dapat pampasan menurut Seksyen 13(1)(e). Okey, yang kedua, jenis-jenis pendapatan penggajian. Okey, kat sini kita tengoklah jenis-jenis pendapatan. Okey, pendapatan kasar termasuk upah, gaji, komisen, bonus, allowance, ganjaran, gaji cuti dan lain-lain berbentuk penerimaan tunai. Di mana kat sini dia akan terangkan satu persatu. Pertama sekali, upah. Upah ni dibayar bergantung kepada jumlah hari, jam atau produktiviti. Upah ni dia bukan gaji. Upah ni boleh jadi macam lebih kurang macam kalau macam orang kata apa, tambahan lah, macam nak kata allowance ataupun komisen pun tak juga, tapi mungkin upah tu tambahan daripada gaji dia. Dia dapat upah kalau macam dia kerja ekstra ke apa ke kan, dia dapat, dia bergantung kepada produktiviti lah. So dia tengoklah jenis upah dia tu macam mana. B, gaji, bayaran tetap yang dibayar setiap hujung bulan. Gaji ni memang tetap lah. Kalau macam seseorang tu basic dia 1,500, 1,500 tu memang dia akan dapat setiap bulan. Berbeza dengan upah tadi. Upah tadi bergantung kepada produktiviti jumlah hari. Mungkin dia kerja overtime, dia dapat lah upah lebih sikit. Ataupun dia ada kerja extra work ke, tolong bos ke apa ke, mungkinlah dia dapat upah lah, orang kata kat situ. Tapi gaji memang tetap. Kalau dia punya basic 1,500, 1,500 dia dapat setiap bulan. Cuma nak bergantung dia tu, naik turun dia bergantung kepada kehadiran dia, bergantung kepada dia punya macam mana lah, dia punya ni lah, prestasi dia ataupun memang kehadiran dia, dan bergantung kepada produktiviti dia. C, komisen, bayaran tambahan selain daripada upah dan gaji yang biasanya dibayar oleh jurujual. Ni kalau macam seseorang tu dia bekerja dekat dalam bidang sales ataupun bidang jualan, di mana kalau macam dia jual sesuatu tu, saya cikgu bagi contoh lah, kalau macam orang tu dia kerja dekat bahagian jualan kereta ataupun Pro2 sales ke, Proton sales ke kan, dia salesman lah orang kata. So dia apabila dia dapat close satu klien yang dapat membeli kereta tu, dia dapat komisen daripada jualan tersebut. Itu kalau contoh kereta. Tapi kalau contoh lain pun ada juga. Dulu kalau macam ada jualan pakaian yang macam brand sikit ke kan, dia kalau dia ada dia punya promoter tu dapat komisen hasil daripada jualan yang dia buat setiap bulan. Jadi kalau dia jual, sebab tu kadang-kadang kita pergi kat pasar raya ke mana-mana kan, kalau ada promoter tu dia jual baju, dia cuba promote sedaya upaya dia untuk menarik perhatian para pengunjung lah, supaya kalau dia dapat jual banyak, komisen dia tinggi. Jadi kat situ antara salah satu ataupun beberapa contohnya lah untuk komisen. D, bonus. Bonus adalah bayaran sangguhati yang diterima di akhir tahun yang diberi berdasarkan prestasi kerja. Bonus ni biasanya diberikan macam akhir tahun. Kalau macam orang tu dia kerja dia, prestasi dia bagus, attendance dia bagus, jadi bos bolehlah bagi bonus yang tinggi. Tapi kalau orang tu prestasi dia tak berapa bagus, kehadiran dia pun tak berapa nak cantik, jadi bonus dia mungkin kurang ataupun tak dapat bonus. Lebih kurang macam tu lah. Bonus ni biasanya sebulan gaji dapat, ataupun bergantung lah kepada syarikat tu. Kadang-kadang ada juga yang bagi 2 bulan gaji, ada yang bagi 3 bulan, 4 bulan gaji kan.
Tapi bonus ni dapat setiap tahun, hujung tahun tu memang sedap sikit lah. Okey, E pula, allowance. Allowance yang diterima oleh seseorang pekerja adalah termasuk allowance rumah, keraian, pengangkutan dan persidangan. Okey, allowance ni kan kadang-kadang dia bergantung kepada syarikat tu. Syarikat tu dia nak bagi allowance jenis macam mana untuk kemudahan para pekerja dia. Biasanya allowance macam allowance pengangkutan, allowance rumah ni dia biasanya kalau syarikat tu dia bagi. Kalau macam pengangkutan kan, andai kata untuk nak hadir ke tempat kerja, allowance pengangkutan sebanyak RM100 sebulan untuk duit minyak ke apa ke, dia diberikan kepada para pekerja. Jadi kemudahan lah, salah satu kemudahan. Ataupun allowance makanan. Allowance makanan ni mungkin sebulan dia bagi RM300. Cikgu bagi contoh je lah kan. So dia bagi untuk kemudahan pekerja ataupun orang kata mengurangkan beban lah. Kalau betul-betul dapat gaji tu saja, mungkin gaji dia tak begitu banyak, tapi kalau dia ada allowance, ada komisen yang lain-lain ni, semua akan menambahkan pendapatan pekerja tu lah. F adalah gaji cuti, di mana gaji yang dibayar dalam tempoh pekerja menghabiskan cuti tahunannya yang layak. Okey, yang ni kan selalunya dekat dalam pekerja swasta, gaji cuti ataupun annual leave dia ada dekat setiap pekerja-pekerja dia. Macam setiap tahun akan diberikan annual leave. Kadang-kadang mungkin setengah syarikat tu dia bagi 10 hari dekat dalam setahun. Ada setengah tu dia kedekut, dia bagi 5 hari je dalam setahun. Jadi gaji cuti tu, kalau macam pekerja tu tak guna langsung cuti yang dia ada tu, dia kalau dia terkumpul, dia bolehlah dapat orang kata upah ataupun gaji daripada cuti tersebut lah yang tidak digunakan. Macam mana nak cakap? Cikgu nak kata allowance pun tak boleh, tapi kat sini dia kata gaji cuti. Maksudnya gaji tu dia dapat berdasarkan cuti yang dia tak gunakan. Majikan beri dia cuti, annual leave ataupun cuti tahunan, tapi pekerja tu tak gunakan. Jadi apabila hujung tahun dia memang tak guna langsung cuti tu, dan dia akan dapat ni lah, dapat gaji cuti lah, di mana upah daripada dia orang kata apa, dia tak ambil langsung cuti tu. Itu untuk gaji cuti lah. Dan G adalah ganjaran. Ganjaran adalah sangguhati ataupun hadiah majikan kepada pekerjanya. Terdapat beberapa ganjaran yang dikecualikan cukai, contohnya persaraan wajib. Okey, ni ganjaran ni biasanya lah kalau macam ada kenaikan pangkat ke apa ke, ataupun macam ada pelbagai ganjaran. Jadi setiap company tu lain-lain dia punya ganjaran-ganjaran yang boleh dapat. Jadi kat situ anda boleh try Google lah ganjaran dia tu dari segi macam mana. Tapi ganjaran tu yang cikgu pasti dia dapat sangguhati ataupun hadiah daripada majikannya lah, atas sebab-sebab tertentu. Jadi yang dikecualikan cukai ni adalah persaraan wajib. Ketiga, pendapatan tak terperoleh. Pendapatan tak terperoleh ni menurut Seksyen 4 adalah seperti berikut. Pertama sekali, Seksyen 4C, di mana dividen, faedah dan diskaun. Kat sini memang dekat senarai, tak silap cikgu, dekat nota kuliah 1 ke 2 memang ada senarai macam ni. Kedua, Seksyen 4D, sewa, royalty dan premium. Dan yang ketiga, Seksyen 4E, pencen, annuity dan lain-lain. Dan keempat, Seksyen 4F, keuntungan ataupun perolehan selain di atas. Okey, dividen, faedah, diskaun, sewa, royalty, premium ni semua orang kata lain-lain dia punya maksud dia tu. Tapi kalau anda nak tahu lebih lanjut, nanti cikgu akan upload dekat dalam GC makna setiap satu ni lah, supaya kita lebih memahami apakah maksud setiap satu ni supaya tidak terkeliru. Okey, kalau dekat sini yang ni untuk menurut nota kuliah. Nota kuliah ni memang dia ada berikan kita penerangan mengenai setiap satu item yang ada dekat pendapatan tak terperoleh ni. Okey, pertama, pendapatan dividen menurut Seksyen 4C. Dividen adalah merupakan agihan keuntungan syarikat kepada pemegang-pemegang saham di atas pelaburan modal yang dilakukan. Pendapatan dividen adalah dikenakan cukai.
walau bagaimanapun terdapat juga dividen yang dikecualikan daripada cukai. Contohnya pendapatan dividen diperolehi daripada syarikat-syarikat yang mendapat insentif cukai seperti taraf perintis, allowance pelaburan semula dan lain-lain. Okey, dividen ni biasanya kalau macam untuk pemegang saham dia tiap-tiap tahun dia kalau macam syarikat tu membuat pelaburan untuk apa modal yang telah dilaburkan oleh pemegang-pemegang saham tu, kalau macam dia mendapatkan keuntungan yang tinggi, jadi keuntungan tersebut akan diagihkan menjadi dividen kepada para pemegang saham lah. Jadi dia kena tengok jugalah jenis dividen yang macam mana. Tapi kalau macam kat sini dia beritahu yang taraf perintis elang pelaburan semula ni dikecualikan, bukan dikecualikan, maksudnya contoh pendapatan dividen yang diperolehi ni. Okey, contoh pendapatan dividen diperolehi daripada syarikat yang mendapat insentif cukai seperti taraf perintis, elang pelaburan semula dan lain-lain. Dia tengoklah yang macam contoh seperti mana dividen tersebut. Adakah daripada pelaburan tu ataupun dari segi taraf perintis, elang pelaburan semula ke kan? Dia ada jenis-jenis dia yang memang boleh diletakkan di dalam pengenaan cukai. Okey, yang kedua pendapatan faedah, Seksyen 4C juga. Tadi dividen, faedah dengan apa lagi satu? Diskaun. So ni kita tengok faedah pula. Pendapatan faedah boleh didefinisikan sebagai bayaran atau perolehan yang diterima apabila menyimpan sejumlah wang atau harta. Secara umumnya, pendapatan faedah adalah dikenakan cukai sekiranya faedah tersebut diperolehi daripada institusi keuangan, contohnya Bank Simpanan Nasional, tabung haji dan lain-lain. Terdapat juga beberapa pendapatan faedah yang dikecualikan cukai. Contoh faedah yang dibayar daripada CJ simpanan yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun bon kerajaan. Okey, untuk faedah ni kita dapat daripada penyimpanan sejumlah wang ataupun harta. Mungkin kalau macam anda buat simpanan dekat dalam bank, simpanan dekat tabung haji, kita tengok macam contoh kalau nilai emas dengan rumah, kalau macam semakin lama kita tak bayar, bukan tak bayar, maksudnya semakin lama kita simpan emas ataupun rumah, kita simpan makin lama dia punya nilai dia makin naik kan, ataupun kalau dia ada naik turun dia macam tu. Jadi kat situ mungkin kalau kita macam kita dapat daripada simpanan harta kita tu, kita dapatlah sedikit faedah daripada situ. Tapi yang contoh mudah dekat sini, simpanan wang dekat dalam bank ataupun tabung haji ataupun institusi lain lah yang kita nak simpan, yang biasanya memberikan faedah yang kita tengoklah faedah yang diberi tu banyak ke sikit ke kan, ikut kesesuaian yang kita mahukan. Okey. Ketiga adalah pendapatan sewa, Seksyen 4D. Sewa telah didefinisikan sebagai sebarang pendapatan kerana mengguna atau menduduki bangunan. Jika terdapat kerugian sewa, ia hanya boleh ditolak daripada pendapatan sewa. Jika seseorang itu memiliki lebih daripada sebuah rumah, ia boleh memilih salah sebuah daripadanya untuk dikecualikan daripada cukai. Maksudnya kalau orang tu ada banyak rumah, dia hanya boleh pilih satu je untuk dikecualikan daripada kenakan cukai lah. Hal lain tu semua kena cukai sebab dia macam dia banyak harta kan, jadi dia kenalah bayar cukai lebih sikit. So kaedah pengiraan pendapatan sewa, jika rumah berkenaan disewakan, maka sewa yang diterima adalah merupakan pendapatan sewa individu. Jika tiada bayaran sewa yang diterima ataupun rumah tersebut didiami oleh saudara mara tanpa dikenakan sebarang sewa, LHDN akan menggunakan nilai tahunan rumah tersebut sebagai pendapatan sewa. Okey, dekat sini kan, kalau anda tengok dekat dalam latihan untuk, tak silap cikgu, untuk waktu kita ada buat latihan dekat dalam
bab pelepasan cukai tu, ada satu soalan tu dia macam dia beritahu dia punya sewa dia tu berapa setiap bulan. Maksudnya dia ada kutip sewa lah. Itu merupakan salah satu pendapatan yang dia perolehi selain daripada gaji dia. Jadi kat sini untuk pendapatan sewa ni memang kita kena ambil kira dalam pengiraan cukai lah. Tapi kalau rumah sewa dia tu macam banyak, dia hanya pilih satu saja untuk dikecualikan cukai kan. Hal lain tu semua kena dikenakan cukai. Tapi kalau macam untuk ni, dia tengok kalau dia tak sewakan tapi dia bagi saudara mara dia duduk, LHDN akan gunakan nilai tahunan rumah tersebut. Dia macam kita tengoklah nilai rumah tersebut tahun tu berapa nilai dia. Dia akan kira semula nilai nilai tahunan rumah tersebut untuk dikenakan sebagai pendapatan sewa dan dikenakan cukai. Okey, belanja sewa yang dibenarkan, belanja-belanja yang berlaku semata-mata bagi menghasilkan pendapatan sewa adalah belanja yang dibenarkan sebagai tolakan iaitu potongan. Di antara belanja-belanja yang dibenarkan, belanja memperbaharui perjanjian sewa, belanja menyelenggara bangunan dan belanja pungutan sewa, insurans, cukai pintu dan cukai tanah tapak bangunan, faedah pinjaman bangunan, rumah atau bangunan, kos pengiklanan bukan untuk penyewa pertama dan lain-lain, perbelanjaan hasil. Jadi kat sini kita tengok kat situ belanja yang hak dia ambil kira, perjanjian sewa, menyelenggara rumah, belanja pungutan sewa, insurans, cukai pintu dengan cukai tanah ni biasalah, memang kena bayar lah kalau kita dah memiliki rumah. Lepas tu faedah pinjaman bangunan, dia tengok kita ambil kira lah. Kalau untuk kalau kita nak beli rumah tu mesti kita ada buat loan kan, sewa beli. Jadi kat situ kalau kita dapat faedah tu, dia tengoklah belanja inilah yang dibenarkan, belanja sewa. Kos pengiklanan bukan untuk penyewa pertama. Maksudnya kat sini dia tengok jenis dia nak iklankan tu sewaktu bila kan. Penyewa yang seterus-terusnya tu boleh lah. Tapi kalau untuk ni dia kata bukan untuk penyewa yang pertama. Maksudnya penyewa yang memang dah pernah sewa ke macam tu. Lain-lain adalah perbelanjaan hasil. Mana perbelanjaan hasil ni perbelanjaan yang macam mana nak cakap perbelanjaan yang memang digunakan untuk menghasilkan sewa tu lah. Contohnya macam dia kalau macam macam rumah tu dia ada atap bocor kena repair ke apa ke, kalau macam penyelenggaraan ataupun pembaikan rumah tu okey lah. Tapi kalau untuk penambahbaikan macam saja-saja nak bagi cantik tu, cikgu tak sure. Kalau sebab sebelum ni yang kita pelajari yang untuk bab sebelum ni, kalau untuk penambahbaikan memang dia tak benarkan. Tetapi kalau untuk membaiki kerosakan apa tu, itu adalah perbelanjaan hasil lah yang dibenarkan. Okey, belanja sewa yang tidak dibenarkan pula, di antara belanja yang tidak dibenarkan adalah belanja modal, iaitu bayaran balik pinjaman, tidak termasuk faedah, dan belanja mengubah suai bangunan. Okey, macam cikgu kata tadilah, yang untuk kita belanjakan kita untuk repair rumah tu, okey, belanja tu memang diambil kira dan dibenarkan. Tetapi kalau untuk kita mengubah suai bangunan tu, nak bagi cantik, kita nak cat dia, just nak untuk mencantikkan dia, yang tu tidak dikira sebagai belanja yang dibenarkan. Itu adalah belanja yang tidak dibenarkan. Jadi belanja modal memang tak boleh lah. Bayaran balik pinjaman ni tidak termasuk faedah. Okey, itu bukan maksudnya dia tidak dibenarkan lah. Belanja sebelum berlaku penghasilan, iaitu belanja untuk mendapatkan penyewa pertama, seperti belanja iklan, dan juga belanja untuk menyediakan perjanjian sewa yang pertama seperti belanja guaman. Okey, macam tadi dia cakap kos pengiklanan untuk bukan penyewa pertama. Kalau penyewa pertama tu dia tak ambil kira lah kos pengiklanan. Mungkin selepas tu dia nak cari penyewa, dia boleh iklankan dan dia boleh dikira sebagai belanja yang dibenarkan lah. Tapi kalau untuk penyewa pertama tidak dibenarkan. Okey, lepas tu perjanjian sewa beli seperti belanja guaman pun dia tidak dibenarkan lah.
Dan yang ketiga, belanja kerana melanggar undang-undang umum seperti denda pembuangan sampah. Okey, kalau macam kita belajar dekat bab sebelum ni, untuk tak silap cikgu, dekat bahagian pelepasan cukai dan pendapat belanja yang dibenarkan yang tidak dibenarkan tu, dia ada beritahu kita kalau perbelanjaan tu melibatkan denda yang kita sendiri punya salah, dia adalah belanja yang tidak dibenarkan lah, sebab kesalahan tu adalah kesalahan kita sendiri. Dia bukan belanja yang untuk menghasilkan hasil untuk kita punya pendapatan, tapi belanja tu kita punya kesalahan sendiri, denda memang tak boleh lah. Okey, ni contoh. Kita lihat, Puan Mariama menyewakan sebuah rumah teres miliknya kepada Cik Suzy dengan kadar sewaan sebanyak RM400 sebulan mulai 1 Januari 2014. Berikut merupakan maklumat mengenai deposit dan perbelanjaan yang berlaku. Jadi kat sini perbelanjaan yang berlaku, kita tengok dia ada cukai pintu dan tanah RM600 setahun. Ni setahun tau. So insurans kebakaran RM900 setahun, membaiki siling RM400, membaiki bil air RM150. Dikendaki kirakan pendapatan sewa Puan Mariama pada tahun taksiran 2014. Okey, jadi kita tengok penyelesaiannya. Okey, kat sini tadi kita tahu sewa dia adalah RM400, jadi kita kena darabkan dengan 12 bulan sebab dia cakap RM400 sebulan. Jadi pendapatan sewanya adalah RM4,800. Lepas tu dia boleh tolak belanja yang dibenarkan, di mana kat situ ada cukai pintu dan tanah sebanyak RM600, insurans kebakaran RM900, belanja baiki shilling RM400 dan belanja baiki bil air adalah RM150. Dan kita tolakkan, kita dapat pendapatan sewanya adalah sebanyak RM2,750. Okey, semua ni diambil kira adalah sebab belanja-belanja ni semua adalah belanja yang dibenarkan. Lainlah kalau dia buat sesuatu belanja yang memang tidak dibenarkan, itu memang tidak boleh diambil kira lah. Tapi semua ni belanja yang dibenarkan, jadi memang diambil kira untuk ditolak sebagai dapatkan pendapatan sewa akhir dia. Okey, kita masuk pula kepada pendapatan royalty section 4D. Definisi royalty adalah ganjaran atau bayaran kerana menggunakan atau mendapatkan hak untuk mengguna. Royalty terdiri daripada hasil karya, ciptaan sains atau seni, paten, model dan lain-lain lagi. Pendapatan royalty dikenakan cukai ialah pendapatan royalty yang diperolehi dari Malaysia atau yang dibawa masuk ke Malaysia. Okey, ni macam kita dapat hak untuk menggunakan lah ganjaran ataupun bayaran. Macam mana cikgu nak kata, selalunya royalty ni orang bagi kepada hak cipta terpelihara ataupun hasil karya, macam tu lah. Hasil karya kan, macam contoh hasil karya, kalau macam cikgu bagi contoh yang mudah, kalau macam seseorang tu dia ada cipta lagu kan, dia ada gubah lagu macam komposer lah. Jadi apabila lagu tu dah release dan dia dapat hit daripada penonton ataupun pendengar yang tinggi apa semua tu, dia dapatlah bayaran royalty. Itu orang kata apa, manfaat yang ganjaran yang dia dapat daripada hasil karya dia tu lah. Lepas tu ciptaan sains ni biasalah, kalau orang sains dia ada cipta sesuatu yang untuk kemudahan ke apa ke, sesuatu yang teknologi ke, seni, pattern, model. Pattern ni orang kata apa, dia punya logo hak cipta tu, dia ada dia punya ni lah, jenis-jenis dia tu lah yang boleh seseorang tu mendapatkan ganjaran. Tapi yang cikgu boleh bagi contoh tu salah satunya macam tu lah. Kalau dihasilkan sesuatu karya seni dan mendapat tempat dekat dalam penonton tu, dia dapat hit, dia dapat bayaran pampasan ganjaran lah daripada hasil karya yang dilakukan tu. Okey, lepas tu kita tengok pula kepada pendapatan pension section 4E. Pension boleh didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh pekerja yang bersara. Okey, biasalah ni pekerja yang memang dah bersara, dah pension. Semua jenis pension yang diterima di Malaysia boleh dikenakan cukai,
terdapat juga pencen yang dikecualikan cukai. Contohnya seperti pencen mencapai umur 55 tahun atau umur persaraan yang telah ditetapkan atau bersara di atas sebab kesihatan. Okey, ni kalau macam pencen yang dikecualikan daripada cukai, macam ni lah dia bagi contohnya ni. Kalau macam dia pencen ikut umur yang telah ditetapkan, lepas tu dia bersara atas kesihatan, dia memang dikecualikan daripada dikenakan cukai lah untuk pendapatan pencen dia tu. Tapi kalau pencen dia tu dia ambil pencen saraan awal yang memang tak ada kaitan dengan dalam contoh-contoh ni, mungkin tidak dapat lah untuk orang kata dikecualikan daripada cukai untuk pendapatan pencen dia tu. Jadi dia tengok jenis dia jugalah. Okey, pendapatan annuity Seksyen 4E. Annuity atau len-len bayaran berkala adalah tertakluk kepada pengenaan cukai. Annuity boleh wujud daripada pembelian polisi insurans, pemberian hadiah, alimoni iaitu nafkah bekas suami kepada bekas isteri dan sebagainya. Jadi annuity ni biasalah dia macam annuity ni kan selalunya bayaran berkala yang macam tetap dikenakan setiap bulan. Jadi dia tengok kat situ jenis-jenis annuity yang boleh dikecualikan cukai. Macam contoh dia bagi kat sini pembelian polisi insurans, ataupun takaful. Itu memang annuity lah, salah satu contoh annuity sebab dia memang bayar sama je setiap bulan. Lepas tu pemberian hadiah, alimoni ni memang bekas suami kepada isteri. Yalah, walaupun suami isteri tu bukan bekas suami dan bekas isteri tu telah bercerai, tetapi mereka bekas suami tu masih bertanggungjawab untuk memberikan nafkah lah kepada bekas isteri tersebut. Jadi itu adalah alimoni dan sebagainya lah yang kita boleh lihat lah pendapatan yang kita boleh tuntut untuk pengecualian cukai. Lepas tu kita tengok pendapatan lain-lain Seksyen 4F. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang hanya berlaku sekali sahaja. Sebagai contoh, penerimaan komisen kerana membantu orang lain dalam jual beli, hasil diterima daripada kerja sambilan atau hasil diterima kerana memperkenalkan pelanggan. Ni macam pendapatan lain-lain ni mungkin kita dapat komisen ke, selalunya komisen lah, penerimaan komisen. Mungkin dia buat overtime, kerja sambilan, ataupun dia macam membantu urusan jual beli kawan dia kan, dia dapat lah komisen daripada bos, ataupun dia memperkenalkan pelanggan untuk membeli perniagaan daripada majikan, membeli sesuatu lah, kata membeli barangan daripada jualan majikan tu lah. Jadi mungkin dia dapat komisen-komisen kat situ. So dia masuk dekat dalam pendapatan lain-lain.